Warga kota ambil kesempatan cuti hujung minggu pulang ke kampung di bawah pelaksanaan PKPP. Kes baharu COVID-19 libatkan petugas barisan hadapan, kes ziarah Aidilfitri dan kes dalam kalangan komuniti. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Andy Reza Rohadian. Saya Hazel Desmond. 5 lelaki warga Bangladesh ditahan dipercayai terbabit dengan kegiatan memalsukan dokumen keputusan ujian saringan COVID-19. Suspek ditangkap di Jalan Tengkat Tong Sing, Kuala Lumpur pada Selasa. Kira-kira 4 hari selepas 2 lelaki juga dari Bangladesh dicekup atas kesalahan sama di Jalan Alor juga di Ibu Negara. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim dalam satu kenyataan berkata, suspek berumur di antara 26 hingga 30 tahun yang bekerja sebagai buruh binaan di sebuah syarikat pembinaan di Ibu Negara itu ditahan pada pukul 11 malam. Polis turut merampas antaranya 5 telefon bimbit serta 1 salinan surat saringan COVID-19. Beliau turut mengesahkan polis menerima 3 lagi laporan berhubung pemalsuan dokumen keputusan ujian saringan COVID-19 pada Selasa dan Rabu lepas yang menyatakan pihak hospital dan makmal di sekitar Kuala Lumpur menerima panggilan serta email daripada majikan yang ingin mendapatkan pengesahan laporan keputusan ujian saringan COVID-19. Majikan dinasihatkan supaya sentiasa membuat semakan keputusan ujian yang diserahkan oleh pekerja dengan pihak pengeluar laporan. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kegiatan pemalsuan laporan itu boleh membantu pihak berkuasa dengan menelefon hotline Polis Kuala Lumpur di talian 03 2115 999 atau Balai Polis berhampiran. 2 kes melibatkan petugas barisan hadapan di Sabak Bernam, Selangor, 1 kes ziarah Aidilfitri di Negeri Sembilan dan 1 kes dalam kalangan komuniti di Temerloh, Pahang. Itu antara 15 kes penularan COVID-19 dalam kalangan warga tempatan. Keseluruhannya, 43 kes baharu dicatat, 143 kes sembuh dan 1 kematian dilaporkan hari ini. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,445 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 1,014 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan, daripada 43 kes baru yang dilaporkan, 5 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara, melibatkan 4 warga negara Malaysia dan 1 bukan warga negara yang merupakan pemastautin tetap. 4 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan tiada kes yang memerlukan bantuan pernafasan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kesal dengan penyebaran berita palsu. Kononnya beliau tidak mengalu-alukan kehadiran warga Singapura ke negara ini. Beliau yang juga Menteri Pertahanan menyifatkan penyebaran berita palsu itu sebagai satu tindakan jahat yang boleh mengeruhkan hubungan antara Malaysia dan Singapura. Ini satu berita yang sangat jahat dan lebih-lebih lagi ucapan saya ini dialih suara. Saya tahu semua rakyat Malaysia mungkin kenal suara saya. Mungkin rakyat Singapura tidak melihat PC setiap hari seperti ini, mungkin tidak tahu. Dan tindakan jahat ini sebenarnya boleh mengeruhkan hubungan antara kita dengan Singapura yang merupakan negara jiran sahabat kepada Malaysia ini.
Beliau telah membuat laporan kepada Polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM untuk tindakan lanjut. Operasi mengesan pemandu mabuk terus diperhebat. Di Johor, 58 individu ditahan kerana memandu di bawah pengaruh alkohol menerusi 34 operasi sejak 1 Mei hingga 11 Jun. Kesemua yang ditahan terdiri daripada rakyat tempatan dan warga asing berusia 31 hingga 41 tahun. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Han Maidin PJ menegaskan operasi berkenaan akan dilaksana secara berterusan dan bukannya secara bermusim. Tapi kalau kita tengok statistiknya, daripada Januari sehingga Jun, kalau tahun lepas pemandu mabuk ni ada 45 suspek ditangkap. Tapi untuk tempoh yang sama, Januari hingga Jun untuk tahun ni ada 222 kes. Jadi ada peningkatan 177 kes. Memang ada peningkatan yang tinggi lah. Beliau menegaskan demikian selepas meninjau ops mabuk di sekatan jalan raya di Jalan Tebrau, Johor Bahru. Setakat ini, Polis Johor tidak mengesan sebarang kewujudan pusat hiburan di negeri itu seperti pub yang dibuka secara pintu belakang dan yakin pemandu-pemandu mabuk kebanyakannya minum di rumah rakan atau restoran. Majoriti pengguna lebuh raya sedar keperluan mematuhi langkah pencegahan COVID-19 walaupun negara kini di dalam fasa pemulihan. Untuk itu kita ikuti laporan wartawan Syazwani Samsu di Plaza Tol Gombak dan kawasan rehat dan rawat RNR Genting Sempah. Selaras dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, pihak RNR Genting Sempah membenarkan beberapa lagi premis seperti restoran ataupun gerai makan untuk beroperasi dalam waktu yang dibenarkan iaitu dari pukul 7 pagi sehingga pukul 10 malam. Terima kasih. Tinjauan seawal 11 pagi di Tol Gombak menyaksikan aliran trafik lancar di kedua-dua arah meskipun terdapat pertambahan jumlah kenderaan kerana cuti hujung minggu. Di RNR pula, pengguna lebuh raya mematuhi semua prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi menggunakan kemudahan di kawasan rehat dan rawat Genting Sempah. Antaranya penjarakan sosial dan pemakaian pelitup muka. Langkah keselamatan yang akak amal macam inilah, akak memakai mask, terutamanya kalau macam sinilah tempat-tempat awam. Dan apa yang kami lakukan setakat ni, kami cuba mengikut apa yang diarahkan oleh kerajaan, cuba menjarakkan dengan setiap orang yang datang kat sini. Pembayaran tanpa tunai juga semakin menjadi pilihan oleh peniaga dan pengguna lebuh raya. Ya, e-wallet majoriti sekarang ramai guna untuk pembayaran sebab dia daripada segi pergerakan sekarang banyak boleh bayar atas inilah talian seperti tol, kedai makan, macam-macam lagi lah. Bagi anda yang bercadang untuk menunaikan ibadah solat di RNR Genting Sempah ini, anda dinasihati untuk membawa keperluan solat anda seperti telekung ataupun sejadah kerana pihak RNR Genting Sempah tidak menyediakan keperluan tersebut ianya bagi meminimumkan risiko jangkitan COVID-19. Laporan Syazwani Samsu, RTM. Baik, Plus menjangka berlaku peningkatan trafik pada waktu malam sempena cuti hujung minggu yang menyaksikan orang ramai pulang ke kampung atau bercuti. Ya, Andy, untuk mendapatkan perkembangan terkini aliran trafik di lebuh raya utama, kita terus sahaja bersama rakan tugas Vimala Kasturi Versami di Persada Plus Subang ketika ini. Vimala, teruskan.
Terima kasih Hendy dan Azel. Ramai yang memulakan perjalanan pada waktu malam dan saya di sini dari pukul 12.30 hari tadi dan saya dapat lihat pada waktu siang aliran trafik lancar dan tiada kesesakan berlaku dan begitu juga pada waktu malam. Dan kepada anda yang berhasrat untuk pulang ke kampung, saya ingin kongsikan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama. Dan pertama di Simpang Pulai kita dapat lihat ada peningkatan dari segi kenderaan namun tiada kesesakan berlaku. Dan yang kedua kita dapat lihat di Tapa. Tapa tadi agak boleh dilihat agak lengang tetapi sekarang ada peningkatan dari segi kenderaan yang menghala ke Tapa. Dan Subang pula ialah Subang Lembah Kelang. Ada yang baru pulang dari kerja dan sebab itu kita dapat lihat kenderaan semakin meningkat. Dan di Sungai Buloh pula dari tadi jumlah kenderaan agak sama walaupun begitu tetapi tiada kesesakan berlaku. Dan PLAS juga menjangkakan kenderaan akan naik semula ke ibu kota esok dan berkemungkinan kesesakan berlaku. Dan berhubung dengan operasi RNR telah pun dibuka kepada orang ramai dan dinasihati untuk mematuhi SOP yang ditetapkan. Dan jangan lupa untuk mengamalkan penjarakan sosial di setiap RNR. Dan di mereka yang berada di kampung halaman, cakap pasal kampung halaman, MKN dah bagi pesanan, amalkan kawalan diri ataupun kawal diri anda daripada ke rumah dan mematuhi SOP yang ditetapkan. Dan kepada anda yang belum muat turun aplikasi ataupun MySejahtera, pastikan anda muat turun untuk kita sama-sama membantu pengawasan penularan COVID-19. Dan itu saja daripada saya. Kita kembali ke Angkasa Puri. Vimala Kasturi, terima kasih. Baik, sementara itu, aliran trafik di lebuh raya utama masih lagi terkawal walaupun terdapat peningkatan jumlah kenderaan sejak pagi tadi. Dan untuk mengetahui perkembangan trafik terkini, kita terus saja bersama Farhana Azwani Ismail di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Silakan, Hana. Baik, terima kasih Andy dan Hazel. Sejak pagi tadi, aliran trafik di lebuh raya utama lancar dan terkawal. Cuma ada beberapa lokasi di lebuh raya yang bergerak perlahan sebab berlaku kemalangan kecil, namun tidak melibatkan penutupan lorong utama ataupun mengganggu laluan trafik di lebuh raya. Dan memandangkan minggu ini merupakan cuti hujung minggu pertama dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, saya difahamkan terdapat peningkatan jumlah kenderaan di mana semalam saja sebanyak 4 juta kenderaan manakala sehari sebelumnya sebanyak 3.7 juta kenderaan. Jadi untuk mengulas lebih lanjut berkenaan keadaan trafik di lebuh raya utama sepanjang hari ini, kita bersama dengan Pegawai Pusat Pengurusan Trafik LLM iaitu Puan Nur Hazira Razali. Okey Puan, boleh kongsikan sedikit keadaan trafik di lebuh raya sepanjang hari ini bermula pagi tadi sehingga 8 malam ini? Okey, untuk keadaan trafik pada hari ini, pemantauan sekitar jam 7 pagi tadi sehingga kini jam 8 malam, trafik masih lagi bergerak lancar di lokasi-lokasi utama lebuh raya dan trafik juga lancar di sekitar plazatul utama negara, dan itu di Plazatul Sungai Besi dan Plazatul Jalan Duta bagi lebuh raya PLAS dan Plazatul Gombak untuk lebuh raya KL Karak. Puan, memandangkan untuk perjalanan pergi, pengguna ada pilihan nak bergerak malam tadi ataupun hari ini. Adakah esok ada jangkaan berlaku kesesakan sebab kebanyakannya dah bermula kerja hari Isnin kan? Okey. Untuk jangkaan trafik pada hari esok, ya, pihak LM menjangkakan peningkatan trafik berbanding hari ini. Dan trafik mungkin bergerak perlahan dari sebelah petang sehingga ke lewat malam. Jadi pesanan Puan kepada pengguna-pengguna lebuh raya dan juga kenderaan berat yang menggunakan lebuh raya sepanjang cuti hujung minggu ni? Okey, bagi pesanan bagi kenderaan berat yang menggunakan lebuh raya, anda dinasihati untuk amalkan pemanduan yang berhemah dan pastikan anda di lorong yang sepatutnya dan patuhi juga had laju kenderaan yang telah ditetapkan. Bagi pengguna yang hendak menggunakan RNR, anda dinasihati untuk patuhi SOP yang telah ditetapkan dan jaga penjarakan sosial sesama sendirilah.
Okay, terima kasih Puan di atas perkongsian itu tadi. Jadi kepada semua pengguna-pengguna lebuh raya, hati-hati ketika memandu dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jadi kembali bersama Andy dan Hazel. Farhana, terima kasih untuk perkongsian itu tadi. Baik Hazel, selain memandu kereta sendiri, perkhidmatan bas merupakan antara pilihan utama warga kota pulang ke kampung halaman sempena cuti hujung minggu. Wartawan Siti Aisyah Cik P berkongsi kegembiraan mereka yang dibenarkan merentas negeri untuk bertemu ahli keluarga tercinta. Perjalanan jauh tak kurasa kerana hatiku melonjak sama. Ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Baik-baik lagu ini begitu sinonim dengan rakyat Malaysia, tidak kira bangsa. Pengumuman Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membenarkan perjalanan rentas negeri bermula 10 Jun menyaksikan Terminal Bersepadu Selatan TBS kembali meriah dengan pengguna pengangkutan awam. Bezanya, penerapan norma baru dari segi pembelian tiket semakin menjadi pilihan pengguna. Rasa senang je. Macam better daripada datang sini lah. Sini macam ramai nak beratur. And then online, kita beli online and then tunggu gate mana, kita scan barcode dia tu and then masuk turun bawah lah. Tu je. Daripada online dan tadi print tiket lah. Itu je. Mudah tak? So far mudah and tak perlu nak beratur, tak perlu nak fikir nak cucuk duit ke tak. Online transfer settle lah semua. Bagi penyedia perkhidmatan bas pula, aspek pematuhan prosedur operasi standard SOP diberi keutamaan bagi mengelak risiko jangkitan COVID-19. Dalam tempoh pergerakan PKP, PKPB, PKPP, semua penumpang yang mana naik daripada TBS sampai Duta, dia ada satu cek suhu untuk setiap orang dan dia ada rekod untuk suhu kan. Bila dah sampai last destinasi, contoh macam last Kuala Perlis, saya berhenti, saya akan kutip sampah, saya akan mop lantai, cuci cermin. Macam tu lah. Buat masa sekarang ni kita buat scan QR untuk setiap penumpang yang naik dalam bas ini untuk menuju ke destinasi mereka lah. Okey, kita ada buat kena tulis nama penuh sebelum naik bas, nombor telefon dan kita juga menyediakan hand sanitizer. Paling penting, kesemua penumpang selamat tiba di destinasi dan bebas COVID-19. Tiket pun dah ada di tangan, bas pun sudah menunggu dengan menepati SOP yang ditetapkan oleh MKN. Apa lagi? Bolehlah kita beryak-yak-ye di kampung halaman. Tapi sebelum tu ingat, corona jangan bau sekali. Siti Aisyah Cik P, RTM. Bertemu kembali. Kementerian Pendidikan memberi jaminan proses pengajaran dan pembelajaran PDP Norma Baharu akan berlangsung dalam keadaan selamat. Menterinya Dr. Razzie Jidin berkata ibu bapa tidak perlu bimbang, sebaliknya perlu memainkan peranan dengan memastikan keadaan kesihatan pelajar sebelum dihantar ke sekolah. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan cukup teliti dalam menghasilkan garis panduan tersebut bersama Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Ia bermula dari pagar sekolah, sejurus pelajar tiba di sekolah sehingga mereka pulang. Sementara itu, Dr. Razzie menjelaskan pemilihan hari Rabu sebagai hari pertama persekolahan bagi pelajar tingkatan 5, tingkatan 6, vocational dan STM adalah berdasarkan tujuan strategik. Beliau berharap semua pihak memainkan peranan masing-masing dalam mematuhi garis panduan yang dikeluarkan KPM dalam menjamin keselamatan dan kesihatan pelbagai pihak. Baik, sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia mungkin memanjangkan tempoh siaran bagi slot TV pendidikan di saluran TV OK. Juga sedang mempertimbang membuka saluran baharu khusus untuk pendidikan. Menterinya, Datuk Saifuddin Abdullah berkata, mengambil kira situasi sesi pembelajaran semasa yang tertumpu kepada pembelajaran di rumah atau home-based learning, ia dilihat antara langkah yang perlu dilakukan. Namun, kaedah lain akan diperhalusi termasuk kaedah pendidikan secara dalam talian yang dilihat lebih interaktif melibatkan komunikasi secara dua hala. Kalau ia dilaksanakan hanya melalui televisyen, dia belum memenuhi kehendak home-based learning. Home-based learning harus juga interaktif. Dan kaedah yang terbaik ialah sekali lagi menggunakan online.
Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian sumbangan bantuan kepada golongan asnaf dalam kawasan Parlimen Indra Mahkota oleh MyNIC Berhad dengan kerjasama Yayasan Pahang. Timbalan Wanita PKR Pusat yang digantung keahliannya Dr. Daroyah Alwi bersama 35 pemimpin di peringkat pusat, negeri dan cabang meletakkan jawatannya serta keluar daripada PKR. Dalam satu sidang media khas hari ini, Dr. Daroyah yang juga adun sementa berkata beliau akan bergerak sebagai adun bebas yang akan lebih mesra kepada Perikatan Nasional yang membentuk Kerajaan Persekutuan. Menurut Dr. Daroyah, keputusan itu dibuat berikutan hilang rasa yakin dan percaya kepada Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan barisan kepimpinan parti. Katanya lagi dengan peletakan jawatannya, beliau tidak lagi terlibat dengan kancah perebutan kuasa politik dan akan menumpukan sepenuh perhatian menjaga kebajikan penduduk kawasan yang diwakilinya. Permohonan pembiayaan dan geran agropreneur muda untuk golongan belia kini dibuka sepanjang tahun dan boleh dipohon bermula hari ini. Sebelum ini, permohonan hanya dibuka pada bulan Januari, Mei dan September setiap tahun. Menerusi pembiayaan itu, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan berharap lebih ramai anak muda akan melibatkan diri dalam bidang pertanian. Memberi manfaat kepada anak-anak muda yang berminat berkecimpung untuk menjadi usaha dalam bidang pertanian. Sama ada penternakan, kebun, tanaman, pengimportan dan juga pelbagai aspek dalam industri pertanian. Jadi kita harap agar pendekatan baru ini akan merangsang lebih ramai anak-anak muda untuk memohon dan menyertai program agropreneur muda yang dikendalikan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Sejak diperkenalkan pada tahun 2016, program agropreneur muda telah meluluskan sebanyak 6,057 permohonan dari seluruh negara yang melibatkan pembiayaan RM107.65 juta. Daripada jumlah itu, 2,438 pemohon terlibat di dalam sektor pertanian dengan jumlah pembiayaan lebih RM42 juta, diikuti 486 pemohon menceburi bidang perikanan dengan nilai RM10.42 juta. Sektor lain adalah ternakan dengan 1,186 pemohon melibatkan pembiayaan lebih RM25 juta dan industri makanan dengan 1,947 pemohon yang menerima peruntukan RM29.35 juta. Sementara itu, seramai 238 pemohon fasa pertama program agropreneur muda dari seluruh negara akan menerima pembiayaan lebih RM4 juta. Sepanjang tahun ini, Kementerian menyasarkan pemberian geran kepada 1,200 pemohon untuk mereka menyertai bidang pertanian dan industri makanan. 1,200 entrepreneur untuk setiap tahun. Jadi ada dana yang mencukupi untuk mereka. Kita melihat bahawa banyak pakej-pakej rancangan yang dibuat oleh kerajaan dan sebahagian daripada itu adalah untuk melahirkan berbagai kejayaan. Datuk Ronald berkata demikian selepas menyampaikan geran berjumlah RM156,000 kepada 9 penerima pembiayaan dari Sabah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton bersama Map Malaysia untuk perkembangan cuaca pada malam ini. Kita terus perhatikan kepada paparan carta angin permukaan iaitu rantau negara yang masih lagi menerima tiupan angin dari arah baratan dan juga dari arah barat daya ke Sabah dan Sarawak dengan kelajuan yang perlahan iaitu antara 10 hingga 20 km sejam. Namun begitu tiada sebarang amaran terperingkat bagi angin kencang dalam blura sepanjang hari ini. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej satelit semasa iaitu
iaitu litupan awan yang membawa kepada kelompok awan aktif yang diserap tertumpu di sekitar kawasan perairan Sarawak dan ini membawa kepada hujan dan juga ribut petir yang berterusan sejak dari petang tadi. Dan jika diperhatikan melalui paparan imej gema radar untuk tinjauan semasa, hujan dan juga ribut petir di 1-2 tempat hanya berlaku di sekitar pedalaman Negeri Sembilan, Negeri Belaka dan juga di selatan Negeri Johor. Keadaan ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Begitu juga dengan hujan di 1-2 tempat di Negeri Terengganu diramal akan berterusan dan juga mula reda dalam tempoh 2 jam dari sekarang. Seterusnya untuk paparan di Sabah dan Sarawak pula, hujan dan juga ribut petir yang tertumpu di bahagian perairan Reef South, Labuan dan juga perairan Palawan serta di kawasan pedalaman Sarawak melibatkan bahagian Miri, Limbang dan juga di sekitar Kuching ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal pagi esok. Begitu juga dengan di bahagian Kudat Sabah, keadaan cuaca ini masih lagi berpotensi berlaku sehingga ke malam nanti. Ketika jam 10 malam kami meramalkan ribut petir masih lagi berterusan di kawasan pedalaman dan juga Kudat serta Sandakan Sabah. Untuk di Sarawak pula, jangkaan kami pada malam nanti ribut petir lebih tertumpu di bahagian pedalaman terutamanya Kapit dan juga di Miri dan juga Limbang, Sarawak. Sekian saja informasi cuaca untuk malam ini. Sebarang informasi berkenaan dengan cuaca dan gempa bumi anda boleh layari melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my, Facebook, Twitter dan juga Instagram rasmi Met Malaysia. Saya Farah Halim. Assalamualaikum. Baik, terima kasih rakan setugas di Met Malaysia. Kita ke perkembangan selanjutnya. Semua masjid di wilayah Persekutuan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan selepas dibenarkan dibuka untuk solat Jumaat dengan kapasiti jemaah 1/3 daripada jumlah sebenar. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pemantauan Ketua Polis Daerah juga mendapati masjid di seluruh negara turut mematuhi SOP. Oleh itu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak PDRM yang membuat kawalan dan saya ucapkan terima kasih juga kepada keseluruhan jawatan kuasa masjid serta semua jemaah yang patuh kepada SOP yang dikeluarkan. Menurut Datuk Seri Ismail, pematuhan SOP itu akan membolehkan kerajaan memberi kelonggaran, seterusnya membolehkan lebih banyak institusi agama dibuka di negeri-negeri lain. Dalam pada itu, pengusaha Majlis Perkahwinan boleh mengemukakan SOP industri itu kepada Majlis Keselamatan Negara MKN sebelum diberi kebenaran untuk beroperasi. Jikalau pengusaha Majlis Perkahwinan ini ingin mengemukakan cadangan SOP, kita mengalu-alukan. Mungkin kalau perkara itu dah ada, apabila diumum, terus boleh jalan terus. Jadi tak perlu tunggu lagi. Jadi boleh hantar cadangan tersebut kepada MKN supaya MKN boleh memanggil perbincangan dengan KKM dan juga dengan wakil pengusaha untuk come out dengan cadangan SOP-nya. Datuk Seri Ismail Sabri mengulas keluhan pengusaha Majlis Perkahwinan yang mendakwa kerugian serta hilang punca pendapatan berikutan masih belum dibenarkan kembali beroperasi sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana. Raja buah iaitu durian tetap jadi buruan penggemarnya, tidak kira semasa tempoh PKP, PKPB ataupun yang terkini PKPP. Di Kampung Titi Terasian Kedah misalnya, pemilik kebun menyediakan ruang yang luas bagi pembeli mendapatkan durian bagi mengelakkan mereka berhimpun. Langkah itu secara langsung membolehkan peniaga dan pembeli mematuhi SOP yang ditetapkan pihak berkuasa. Peserta projek durian berkelompok Kampung Titi Teras mengakui jualan sentiasa habis walaupun pasarannya hanya di sekitar negeri Kedah. Selain Musang King, turut dijual durian di 99, Tangkai Panjang, Udang Merah, Durian Kawin dan Durian Menteri. Ikut jangkaan terlepas, ambil 4 tang. Di Simbuah.
Tapi tahun ni malam lah sebab kita buah dah separuh. Mana tak tahu lagi berapa tan. Tapi kalau tahun panjang dalam sehari lebih kurang dalam 400 kilo ataupun 500 kilo. Kelun-kelun dalam projek ni ialah telah diisytiharkan oleh Jabatan Pertanian Daerah Yan. Terima kasih banyak. Jadi musim sekarang ni musim luruh. Jadi banyaklah pengguna-pengguna atau yang nak beli durian di sini tiap-tiap pagi boleh dikatakan ada kehadiran mereka. Kadang-kadang ada 2, 3, 400 biji yang telah disediakan untuk jualan untuk pelanggan-pelanggan. Memang sebab selalu duk beli kat sini kan. Sebab dia punya kualiti pun elok. Jadi senanglah, kita pun dah kenal lama dah dengan tuan ni lah kan, dengan mak ni. Bila dah PKP dah habis, adik-adik pun balik mai senanglah mai cari kan. Elok kalau ramai-ramai tu kita tak payah berempit-empit sekali lah benda tu kan. Kalau tengok orang ramai tu kita jauhkanlah diri kita kan, sebab benda ni kita tak tahu kan. Projek durian berkelompok Kampung Titi Teras yang dimulakan lebih 8 tahun lalu melibatkan 80 peserta dengan keluasan kira-kira 45 hektar. Gagal mempamer tanda harga sehingga mengelirukan pembeli. Seorang peniaga durian di Pekan Batu Balai, Jerantut Pahang dikompaun oleh penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ahli Ehwal Pengguna dalam satu pemeriksaan pagi tadi. Ketua Penguatkuasa KPDN HEP Jerantut, Abdul Mubin Ahmad berkata, ketika diperiksa, peniaga berusia 39 tahun itu gagal mempamerkan tanda harga untuk sebanyak kira-kira 400 biji buah durian yang dijualnya. Iaitu kisah durian di Kedah dan Pahang. Ini pula mengenai kaki candat sotong khususnya di Terengganu. Aktiviti itu telah dibenarkan semula. Bukan sahaja kaki candat, ia turut melegakan pengusaha bot yang menyediakan perkhidmatan itu. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Exco Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Negeri, Arifin Draman, bagaimanapun mereka diwajibkan mematuhi prosedur standard operasi SOP, termasuk mengehadkan penumpang bergantung kepada saiz bot. Sangat ketat lah. Kita ada, sebagaimana kita di atas bot tu ada penanda merah jarak yang sepatutnya mengikut SOP. Kemudian kita ada hand sanitizer, kita ada mask dan lain-lain lah yang telah ditetapkan. Dan kita memastikan bahawa setiap bot mesti dan wajib mengikuti SOP ni. InsyaAllah selamat untuk rakyat Malaysia datang ke Terengganu untuk candat sotong. Beliau berkata demikian selepas mengadakan demonstrasi garis panduan SOP aktiviti candat sotong di Jeti Duyung Marina, Kuala Terengganu. Dalam pada itu, pengusaha bot juga disarankan tidak mengenakan kadar sewa tinggi kepada orang ramai yang ingin melakukan aktiviti berkenaan. AirAsia menyokong keputusan kerajaan untuk tidak lagi mewajibkan penjarakan sosial dalam penerbangan sekaligus membuktikan risiko jangkitan di dalam pesawat sangat rendah. Ketua Pegawai Eksekutifnya Riyad Asmat berkata keputusan itu selari dengan kenyataan Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa mengenai risiko jangkitan di dalam pesawat. Pesawat dilengkapi penapis dengan kecekapan tinggi HEPA yang membantu pengaliran serta membersihkan udara dalam pesawat yang dapat mengurangkan risiko jangkitan. Selain itu, AirAsia turut menyambut baik kebenaran membuka semula penerbangan domestik di bawah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. AirAsia akan melanjutkan tempoh jualan pas tanpa had cuti-cuti Malaysia selama 2 hari sehingga 15 Jun ini selari insentif pelepasan cukai pendapatan RM1,000 untuk perbelanjaan pelancongan domestik hingga Disember 2021. Ini membolehkan pemegang pas menembus penerbangan tanpa had dalam Malaysia ke 16 destinasi untuk tempoh perjalanan sehingga 31 Mac 2021. Ia merupakan sebahagian usaha syarikat untuk membantu kerajaan merangsang dan menghidupkan semula pelancongan domestik Malaysia.
Pertumbuhan pasaran hartanah tempatan bergerak perlahan sejak 2018 dijangka kembali aktif apabila beberapa insentif cukai di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara penjana. Insentif cukai akan memberi impak besar kepada sektor itu yang berdepan lambakan hartanah sejak beberapa tahun lalu dan semakin terjejas kerana Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Insentif seperti pengecualian duty stamp di bawah kempen pemilikan rumah HOC akan meningkatkan jualan hartanah kediaman baharu berharga tidak lebih 2.5 juta ringgit. Inisiatif ini ditambah baik dengan had pembiayaan bagi jaminan rumah ketiga dan seterusnya bernilai RM600,000 ke atas tidak lagi tertakluk kepada 70% daripada nilai rumah. Pasaran hartanah sebenarnya sewaktu PKP dilaksanakan, saya percaya yakin semua transaksi hartanah terhenti. Siapa yang bekerja sebagai ejen hartanah pun sebenarnya tidak dapat melaksanakan tanggungjawab dia sebagai ejen. Siapa juga yang telah membuat proses harta tanah, katalah sebelum pelaksanaan PKP, ada orang beli harta tanah, ada orang dah sign SMP dan sebagainya, tetap terhenti. Jadi bila kerajaan mula melaksanakan penjana ini, dia adalah satu insentif untuk menghidupkan kembali pasaran harta tanah. Bukan itu sahaja, Dr. Azizul berpendapat pengecualian cukai keuntungan harta tanah CKHT akan menggalakkan pemilik untuk menjual rumah dalam tempoh 1 Jun 2020 hingga 31 Disember 2021. Sebenarnya apa misi yang kerajaan cuba sampaikan? Nombor satu, dia nak pasaran subsil, pelabuhan harta tanah yang ada duit dan sebagainya cairkan. Duit yang ada bagi berkembang, bagi ada di pasaran dan sebagainya. Dia nak hidupkan kembali transaksi harta tanah ni yang seperti tadi yang kita jangka waktu PKP sebenarnya berhenti dan sebagainya. So dia nak galakkan proses dan transaksi harta tanah. Bagaimanapun, pelaburan sektor hartanah tidak boleh dibuat secara terburu-buru tetapi mengambil kira beberapa perkara penting. Ia termasuk membandingkan harga rumah dengan nilai pasaran hartanah, mencari lokasi strategik dan potensi jualan pada masa depan. Bertemu kembali. Penduduk Pangsapuri Cemerlang di Taman Cemerlang Gombak menerima peruntukan RM1.4 juta daripada Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari bagi usaha pemulihan cerun akibat tanah runtuh di kawasan tersebut. Pengumuman peruntukan itu dibuat ketika lawatan beliau ke lokasi runtuhan hari ini. Wartawan Azri Ahmad Mustafa Hadi melaporkan. Menurut Datuk Seri Amiruddin, RM1 juta daripada jumlah sumbangan diperuntukkan oleh Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor. Manakala baki RM400,000 merupakan peruntukan Majlis Perbandaran Selayang MPS. Pada penduduk-penduduk, elakkan daripada ke kawasan terbabit sebab kita bimbang berlaku pergerakan runtuhan-runtuhan kecil. Namun dalam masa yang sama, kita juga harap mereka bersabar. Kerajaan negeri memang meneliti dan bersedia membantu. Buktinya kita dah luluskan 1.4 juta. Secara keseluruhannya, 60 rumah membabitkan lebih 300 penduduk terjejas susulan kejadian runtuh pada April tahun lalu. Kejadian berpunca daripada aliran air bawah tanah yang kemudiannya mengakibatkan tanah runtuh di bahagian tepi kawasan Pangsapuri berkenaan. MPS telah menjalankan kerja-kerja kawalan hakisan tanah runtuh dengan menutup kawasan mendapan. Bagaimanapun, menerusi lawatan tapak susulan pada 8 November 2019, pihak MPS mendapati mendapan tanah telah pun merebak hampir 40 meter panjang dan tiada pembaikan kekal dijalankan di tapak. Sebagai kejuruteraan Majlis Perbandaran Selayang telah membuat research kajian apakah punca masalah dan penyelesaiannya. Dan sampai ke hari ini kita dah jelas bahawa puncanya ialah pergerakan tanah namun mempunyai cerucuk yang masih lagi intact. Sebab itu kita membenarkan penduduk-penduduk ni untuk tinggal di sini. Namun begitu kita akan membantu apartmen ini dengan segera. Kejadian tanah runtuh yang sering kali berlaku ketika musim hujan ini amat menggusarkan penduduk. Hari ini kami berada di apartmen Cemerlang Gombak untuk melihat keadaan tanah runtuh yang berlaku di sini.
perkara ini amat menggusarkan penduduk di mana kejadian tanah runtuh ini telah setahun berlaku di sini. Kita pada hujung April tu, 30 April ada buat laporan kepada MPS dan pada sekitar Jun MPS, pegawai MPS apa semua ada datanglah untuk melihat kawasan, meninjau kerosakan apa endapan yang berwarna setakat endapan yang berlaku tu. Apa keputusan daripada, kemudian kita dapat keputusan daripada MPS bahawa kawasan ni adalah di luar, dia bukan tanah kerajaan sebab tanah persendirian. So kami terpaksa work out sendirilah, cari dana untuk membuat pembaikan ni. So dengan tu kita terpaksalah buat surat kepada MB untuk meminta bantuan lah, sebab kos agak tinggi lah, sebab dengan adanya dana kita ni memang tak mencukupi lah. Saya penduduk yang paling ujung lah, yang paling berdekatan dengan tempat kejadian. So apa yang jadi ni memang kami agak merisaukan kami lah, memang merisaukan lah, sebab rumah kami paling dekat dengan tempat kejadian. So bila nak tidur tu pun kita terasa tak tenteram. So apa yang dicakapkan oleh kerajaan negeri ni amat melegakan lah. Bajet semua dah telah diluluskan dan kami berterima kasih lah kepada kerajaan negeri. Saya pun berharap perkara ini dapat dipercepatkan lagi lah, sebab benda ni pun dah dekat setahun daripada tahun lepas lagi. Selain Taman Cemerlang Gombak, beberapa kawasan lain di sekitar negeri Selangor sering berdepan masalah tanah runtuh. Terbaharu, kejadian di Taman Kelab UK Bukit Antarabangsa. Ekoran insiden tersebut, kerajaan negeri meluluskan peruntukan RM2 juta bagi membina tembok penahan di kawasan tanah runtuh yang menjejaskan 7 kediaman. Azri Ahmad Mustafa Hadi, RTM. Rakyat Malaysia disarankan menggunakan kaedah perubatan etnosains bagi meningkatkan ketahanan imunisasi tubuh badan melawan penyakit, terutamanya COVID-19. Etnosains atau rawatan tradisional Melayu merangkumi 3 perkara, iaitu penjagaan kesihatan, pencegahan penyakit serta perubatan. Fellow Atma Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Dr. Supian Hussein menjelaskan mereka yang mempunyai masalah jantung, darah tinggi dan diabetes amat berisiko kepada virus-virus baharu termasuk COVID-19. Jadi kebanyakan yang meninggal ni kerana sebab-sebab sistem imun badan tak kuat. Jadi dengan mengambil herba-herba yang telah diputuskan, ditentukan, diberi panduan oleh orang tua-tua dulu, misalnya makan seimbang tu pasti. Rempah-rempah ratus yang kita makan tu, bawang, halia, bawang putih dan seumpama itu semua membantu. Begitu juga dengan daun-daun dan ulam-ulam. Tambahnya, negara seperti China dan Indonesia juga mengambil langkah menggabungkan perubatan moden dan tradisional bagi melawan pandemik COVID-19. Beliau ditemui pemberita selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Sementara itu, Yang di-Pertua Pertubuhan Kebajikan Etnosains Alam Perubatan Melayu dan Komplementari Malaysia, Datuk Seri Dr. Baharudin Abu, meminta kerajaan memudahkan para pengamal perubatan dalam proses melakukan penyelidikan dan pembangunan R&D. Ia bagi membuktikan keberkesanan herba yang digunakan. Persijilkan, jadi bantu pengamal-pengamal herba ni supaya dapat buat research di pihak-pihak universiti dengan kaedah bayaran yang paling minimum lah. Mana kemampuan orang ni memang terhad kerana bila tidak mendapat pencerapan, jadi pengguna pun takut untuk menggunakan herba, sedangkan herba-herba ni sudah pasti tidak ada asidnya. Baik saudara, seterusnya kita akan ke segmen sukan bersama rakan penyampai Ifah Hazim. Ifah, teruskan. Atlet gimnastik dan renang mulakan latihan. Olimpik Tokyo selamat dan terjamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
kem gimnastik negara teruja dapat kembali berlatih seperti sedia kala selepas terpaksa menjalani latihan sendirian di rumah akibat wabak COVID-19. Gimnas negara mula berlatih di Gimnasium 3 MSN Bukit Jalil semalam. Masuk gym hari tu saya cakap dengan teammate saya macam kita tak pernah tinggal je. So dapat training balik. Walaupun bolehlah rasa tu pelik sikit macam last sebab kita tak buat gimnastik tapi saya sangat seronok dapat pulang ke gym dan saya sangat happy sebab saya dapat dalam elemen saya balik. Farah N bakal membuat penampilan sulung di Tamasya Sukan Olimpik selepas meraih slot kesukan berprestij dunia itu dengan mempamerkan aksi cemerlang di Kejohanan Dunia Gimnastik Artistik di Stuttgart, Jerman tahun lalu. Beliau mengutip 49,898 mata pada pusingan kelayakan sekaligus menamatkan kemarau 16 tahun gimnas negara layak ke pentas Olimpik. Bagi Tang Ing Yue pula, biarpun perlu mengikuti prosedur operasi standard SOP yang ketat ketika latihan, namun perkara itu tidak menjadi halangan buat beliau dan rakan sepasukan. I feel very excited because already like 3 months didn't training in like proper gymnasium and with all the equipment, so I'm very happy and feel excited. Selain Ing Yue dan Farah N, turut sama berlatih dua lagi gimnas negara, Tracy Ang dan Rachel Yu. Sesi latihan pertama atlet renang di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil juga bermula semalam. Wilson Sim yang menjadi sandaran untuk layak ke Sukan Olimpik Tokyo mengakui terasa kekok memulakan kembali sesi latihan di kolam renang selepas hampir 3 bulan tanpa sebarang latihan. I felt strange when I jumped into the water, like the feeling is totally off. But I felt better after the first session. I have done 1 hour of swim, not a lot, maybe 3K, just recovery and a little bit of feelings. Wilson sebelum ini menjalani latihan di Vice Centre Swimming Club di Melbourne sejak awal tahun di bawah jurulatih Craig Jackson yang pernah membimbing Mac Horton memenangi pinggan emas dalam Sukan Olimpik Rio 2016. Namun akibat wabak COVID-19 menyebabkan Majlis Sukan Negara MSN memanggil semula semua atlet yang berlatih di luar negara pulang ke Malaysia. Selain Wilson Sim, turut menyertai sesi latihan ialah Sebastian Soon dan Steve Q Ho Yan. Persatuan Hoki Kuala Lumpur PHKL merayu Konfederasi Hoki Malaysia KHM agar mempertimbangkan sebaik mungkin cadangan untuk meneruskan penganjuran saingan Piala Tun Razak 2020. PHKL meminta agar badan induk itu tidak membuat keputusan terburu-buru sebelum memohon kelulusan daripada Majlis Keselamatan Negara MKN, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Kementerian Belia dan Sukan KBS. Dalam satu kenyataan, PHKL menerusi Presidennya Datuk Seri Megadi Syariman Zaharuddin menyifatkan ia adalah tindakan kurang matang andai KHM masih mahu meneruskan kejohanan yang dijadualkan 21 hingga 29 Ogos depan itu. Tegasnya, kesihatan para pemain tidak boleh diletakkan dalam risiko dan sambil lewa dengan menganggap tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP sebagai tempoh percutian sedangkan peperangan melawan pandemik COVID-19 masih belum berakhir. Bagi beliau, saingan sukan hoki tanah air tidak boleh disamakan dengan Liga Malaysia yang perlu memitigasi kerugian komersial kerana ia melibatkan nilai kos penajaan yang tinggi. KHM perlu melihat dari aspek persiapan setiap pasukan negeri kerana kekangan masa selain gagal menyajikan kejohanan yang kompetitif, ekoran persiapan yang singkat. Laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan pada malam ini. Teruskan bersama Andy dan juga Hazel untuk segmen Hashtag. Baru-baru ini, seorang pengusaha penghantaran hadiah bernama Siti Sarah telah memuat naik satu video di Facebook yang mengundang sebab netizen. Video itu menunjukkan kegembiraan sepasang suami isteri kelainan upaya penglihatan yang menerima kiriman hadiah daripada anak mereka sempena hari lahir. Dalam ucapan tersebut, si anak meluahkan rasa syukur dan berterima kasih kepada mak dan abahnya atas pengorbanan dan kasih sayang dicurahkan kepadanya.
Di Ceras pula, seorang penghantar makanan cuba menyelamatkan seekor anak kucing yang terperangkap di jalan raya yang sibuk. Tindakan lelaki tersebut sempat dirakam oleh pengguna Twitter dan meraih lebih 200,000 tontonan di laman Twitter. Di Indonesia, seorang guru bernama Henricus Suroto berikrar memastikan tiada murid-muridnya keciciran perikutan sekolah ditutup kerana COVID-19. Beliau mengambil inisiatif menemui para pelajarnya walaupun mengharungi perjalanan mencabar di kawasan pedalaman. Pengorbanannya itu mendapat pujian daripada orang ramai. Drama bersiri terbaharu RTM sebanyak 20 episod bakal menemui penonton di saluran TV OK pukul 10 malam ini. Bulan di Kota Langit, arahan Olin Kadri menjalani penggambaran di Yogyakarta tahun lalu mengisahkan cinta dua insan berbeza negara. Drama terbaharu ini membariskan pelakon handalan drama tanah air seperti Ristina Munim, Isa Han, Shifa Melvin, Liz Dawati dan ramai lagi. Okey, cuma Bulan di Kota Langit ni selain daripada kisah cinta, dia cantik, very nice drama bagi saya. Pelakon-pelakon baik, bagus dan dia punya penuh kekeluargaan lah kat sini. Ada hormat, budaya dan macam-macam lagi. Jadi sesuai untuk tontonan semua. Dua pelakon utama menjanjikan penonton sebuah karya yang mampu menyentuh perasaan. Okey, sejujurnya ia sebuah naskah yang sangat menyentuh jiwa. Saya memang betul-betul menjiwai watak ni sebab saya tak pernah dapat naskah yang sangat cantik macam ni. Jalan cerita dia lain dari yang lain dan mungkin juga saya berjumpa dengan Isa Han juga. Dia seorang yang hero yang bagus dan juga director yang hebat pun ada, banyak bagi tunjuk ajar. So terima kasih banyak kepada sebab cerita ni jadi lebih menarik bila pelakon-pelakonnya dan juga direktornya, idea. Sebab Abang Oli sentiasa bagi idea walaupun last minute kat set kita orang sentiasa okey apa lagi nak buat apa semua. So banyak berkongsi idea. So Bulan di Kota Langit adalah sebuah naskah yang heavy and deeply in love, yang betul-betul yang banyak sangat ujian dalam percintaan diorang ni, tapi diorang tetap nak bercinta juga. So the highlights of Bulan di Kota Langit ni adalah tentang cinta. Yang kuatnya cinta tu tidak boleh pisahkan dua insan yang betul-betul ikhlas untuk saling mencintai. Bab nangis tu memang sangat-sangat banyak sangat-sangat banyak, and kalau tak ada Abang Oli memang kita orang tak boleh nangis. Drama Bulan di Kota Langit mula bersiaran malam ini di saluran 146 TV OK dan saluran 110 My Freeview setiap hari Isnin hingga Ahad. Saudara, berita perdana edisi 13 Jun berakhir di sini. Terus amalkan kawalan kendiri serta biasakan dengan gaya hidup norma baharu. Dan pastikan anda patuhi Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.